Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar subjek matematik tingkatan 2. Tajuk kita adalah bab 7 koordinat. Subtajuk kita adalah 7.2 titik tengah dalam sistem koordinat Charters. Kita masuk kepada slide yang pertama. Standard pembelajaran kita adalah 7.2 titik tengah dalam sistem koordinat Charters. Okay, ini adalah dia punya standard pembelajaran. 7.2.1 menerangkan masuk titik tengah antara dua titik pada satah Charters. 7.2.2 menerbitkan rumus titik tengah antara dua titik pada satah Charters. 7.2.3 menentukan koordinat titik tengah antara dua titik pada satah Charters. Dan terakhir 7.2.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat Charters. Seterusnya kita masuk slide 7.2.1 menerangkan masuk titik tengah di antara dua titik. Kita perhatikan di sini ada satu bulatan. Dalam satu bulatan tu ada satu garisan yang dipanggil jejari ataupun J. Jejari itu dipanggil titik tengah. Titik tengah bagi bulatan. Kan kita pernah belajar kan, ini dimaksudnya titik tengah. Sekarang kita nak tahu apa itu titik tengah. Titik tengah ialah titik yang membahagi dua sama suatu tembereng garis. Maksudnya kalau cikgu panjangkan sikit di sini dimaksudkan diameter. Bila diameter kita nak cari jejari kita perlu bahagi dua. Itu dimaksudkannya titik tengah. Selanjutnya kita akan tengok pasal contoh. Ini adalah contoh pertama. Tentukan titik tengah pada garis lurus AB. Ini adalah gambar dia. Perhatikan di sini, ini A, sini B. Di dalam A dengan B ni ada garisan M, P, Q. Jadi antara tiga titik ni, di manakah titik tengah? Itu maksud soalan yang diberikan. Jadi kita lihat penyelesaiannya. Jadi kita boleh lihat di sini titik tengah bagi kurus AB adalah P. Sebab kita perlu mengira setiap kotak dari jarak A ke B. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bila 8, kita bagikan 2 dapat 4. Jadi kita perlu kira 4 unit ke kanan dan ke kiri. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan kita adalah titik P. Kita masih lagi pada peringkat yang pertama. Contoh yang kedua ialah P ialah titik tengah bagi garis lurus AB. Tentukan koordinat P. Ini adalah gambar. Tadi ada nampak lurus kan? Sekarang ni dia nampak macam condong. Jadi macam mana kita nak kira titik tengah kalau dia condong? Penyelesaiannya adalah langkah pertama, tentukan titik garis bagi garis lurus AC dan BC. Di mana C kita? Di sini C. Lukis pembahagian dua sama serenjang bagi AC dan BC. Seperti ini. Kita guna jangka lukis. Kita boleh lukis. Persilangan di antara pembagi dua sama serenjang AC. Dan pembagi dua sama serenjang BC. Merupakan titik tengah bagi garis AB. Jadi kita buat garis serenjang di antara titik C. Dari titik C kita buat. Dapat garis serenjang yang pertama. Yang kedua ni kita lihat daripada garis AB. Jadi maka titik P ialah 3, 4. Ini menggunakan lukisan. Kalau kita buat menggunakan lukisan, kita perlu lukis seperti ini. Kita masuk 7.2.2 rumus titik tengah.
Bagaimana hendak mengira titik tengah pada sistem koordinat? Kita lihat gambar dia. Okay, gambar yang sama tadi, kita dah terangkan. Mula-mula kita perlu bacakan titik dahulu. Okay, titik A adalah 17, manakala titik B 51. Langkah pertama dia adalah baca koordinat pada titik A dan titik B. Langkah kedua, titik A 17 dan titik B 51. Saya dapat tadi kan? Langkah tiga, pencarian titik tengah untuk kedua-dua titik tersebut. Sekarang kita mencari. Okay. Jadi inilah jawapan untuk titik tengah. Ini ada dia punya subjektif lah. Titik tengah ialah titik yang membagi dua sama suatu tembereng garis. Okay. Sekarang kita tengok penyelesaiannya. Ini gambar tadi kan? Kita tunjuk bagaimana penyelesaiannya. Okay. Kita dah baca dah titik A, titik B. Okay. Pastikan kamu kenal pasti X1, X1, Y1 dan X2, Y2. Kemudian kita dah tahu formula untuk titik tengah adalah X2 tambah X1 bahagi 2, Y2 tambah Y1 bahagi 2. Itu adalah rumus untuk titik tengah. Okay. Jadi sekarang apabila kita dah tahu dia punya titik A dan titik B, kita pun dah kenal pasti X1 dan Y1 dan X2, Y2, kita masukkan sahaja. Jadi jawapan dia akan jadi 5 tambah 1 bahagi 2, 1 tambah 7 bahagi 2. So, dia akan dapat 6 per 2 sama 6 per 2, 8 per 2. Jadi, jawapan akhir akan menjadi 3 dan 4. Paksi X 3, paksi Y adalah 4. Jadi, kita perhatikan dekat gambar. Anak panas sudah tunjukkan di mana bahagian dia. Jadi, titik tengah tersebut adalah di sini. Okay, di sini. Sekarang kita masuk yang ketiga, 7.2.3, koordinat titik tengah antara dua titik. Kedudukan titik tengah dapat ditunjukkan dengan pembinaan pembagi dua sama serenjang. Persilangan di antara pembagi dua sama serenjang dengan tembereng garis dapat menentukan koordinat titik tengah pada satah catus. Maksudnya kita boleh lihat dari gambar. Okay, ini adalah koordinat. Okay, ini adalah soalan iaitu A 2 sifar, B 6 4. Jadi kita boleh buat pembagi dua sama serenjang ataupun kita boleh kira macam tadi titik tengah, kita pun boleh mendapat jawapan. Okay. Macam mana nak buat ni? Cikgu dah ajar untuk bab 5 pembagian dua sama serenjang, okay, menggunakan jangka lukis. Okay, ini warna hijau ni adalah lukisan. Okay. Yang warna pink ni kita dapat ni adalah pengiraan. So, dalam pengiraan, boleh tulis 6 tambah 2 bahagi 2, 4 tambah 0 bahagi 2. So, jawapan dia akan jadi 4, 2. Okay, kedudukannya betul di sini, 4, 2. Seterusnya, kita pergi ke contoh. Okay, untuk mencari titik tengah antara dua titik. Soalannya, hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus AB dengan A 25 dan B 21. Ini adalah bentuk dia. So, dia nampak lurus ya. Okay. Dari bacaan titik tadi, 25 dan 21. Okay. Di sini kita boleh lihat ada titik yang sama, iaitu pada paksi X ke Y. Paksi X. Sebab paksi X dia adalah 2 dan ini pun 2. Perbezaannya adalah pada paksi Y sahaja, 5 dan 1. Kita lihat penyelesaiannya. Sekiranya soalan seperti ini, okay, jadi kita perlu cari titik tengah di antara A, B. Okay. Jadi A dia 25 mewakili X1, Y1. B 21 mewakili X2, Y2. Jadi kita masukkan seperti biasa. Jadi 2 tambah 2 bagi 2, 5 tambah 1 bagi 2. So jawapan dia 4 bagi 2, 6 bagi 2. So jawapan dia berada pada titik 2, 3. Jadi maka titik tengah AB adalah 2, 3 di sini. Okay.
Okey, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus MN. Okay. Contoh gambaran seperti ini. Okay. Diberi segitiga. Okay. MN di sini condong. Okay. Sekarang kita mengkaji ya. Okay. Kalau cikgu boleh perhatikan kalau M ni cikgu tahu paksi dia 10 untuk X. Lepas tu dia punya Y 7. Jadi kita boleh kategorikan M ini 10, 7. Okay. Kalau N pula cara baca dia 4. Okay. Paksi Y dia 1. Jadi 4, 1. Ingat Sekarang kita pergi ke penyelesaian. Okay. Kita perhatikan betul tak jawapan cikgu. Betul. M 10, 7 mewakili X1, Y1. N 4, 1 ialah X2, Y2. Jadi kita masukkan titik tengah untuk cari MN. Jadi 10 tambah 4 bahagi 2. 7 tambah 1 bahagi 2. Jadi jawapan dia 14 bahagi 2. 8 bahagi 2. So akhir ni jawapan dia 7, 4. Maka titik tengah MN ialah bahagian 7, 4. Di sini tak ada dia punya satas ya. Jadi tapi kita boleh mengira dia adalah titik tengah 7, 4. Contoh yang lagi seterusnya. Okay. Raja menunjukkan garis PAQ pada suatu satas. A ialah titik tengah bagi garis lurus PQ. Tentukan koordinat P. Ini soalan dia. Okay. Sama macam tadi juga. Ada nampak koordinat dia. Tapi kita boleh cari ya titik tengahnya di mana. Di antara titik P, A, Q. Kita lihat penyelesaian dulu. Yang pertama, ketahui jarak AP sama dengan AQ. Katakan P sama dengan XY. Maksudnya di sini kita tak tahu titik P ni berapa apa. Sebab di sini pun tak ditunjukkan. Nombor pun tak ada. Okay, tapi Q kita tahu. Q kita berapa? 2 sifar. 2 sifar. Okay, kita tahu tak? Tahu juga sifar 2. Sifar 2. Ulang, ini 2 sifar. A dia sifar 2. Okay, kita boleh tengok di bahagian ini. Jadi dia hasil macam ini. Kalau kita lukis secara jarak, guna kotak, dia adalah 2 unit. Sebab kita target 1 di 2 kan. Jadi 2 unit. Sini pun naik 2 unit. Sini 2, sini 2. Sekarang kita perhatikan Di sini titik tengah A dia sifar 2. Okay, jadi kita kena cari P kan di hujung. Kebiasaannya P dan Q ini adalah X1, Y1. Ini adalah Y2, X2, Y2. Jadi kita masukkan saja. Okay, ikut urutan. Jadi maksud dia kalau X1 adalah X tambah 2 bagi 2 sama dengan sifar. Sifar ini adalah jawapan daripada titik tengah yang kita dapat tadi iaitu sifar sini. Okay, jadi kita kira seperti biasa. X tambah 2 sama dengan sifar. X sama dengan negatif 2. Manakala Y tambah sifar bagi 2 bersamaan dengan 2. 2 datang dari sini. Okay. Jadi, kita bagikan Y sama dengan 2 dah 2 jadi 4. Jadi, maka koordinat titik P ialah negatif 2, 4. Okay. Jadi, jawapan yang untuk X dan Y ini adalah negatif 2, 4. Ini adalah soalan kira menganalisis lah. Okay. Sebab kita tak tahu titik X1, Y1. Jadi kita perlu cari. Okay, 7.2.4 penyelesaian masalah yang kedua. Kita lihat contoh. Titik P ialah titik tengah bagi garis lurus KL. Diberi koordinat K ialah negatif 3, 12 dan koordinat P ialah 2, 9. Hitung koordinat L. Okay, penyelesaiannya adalah seperti berikut. K adalah negatif 3, 12 diberi X1, Y1. L, kita tak tahu titik dia. Jadi kita letak saja terus X2, Y2. Jadi kita masukkan pengiraan titik tengah. Negatif 3 tambah X2 bahagi 2. 12 tambah Y2 bahagi 2. Jadi ini adalah untuk P lah. Okay, jadi P kita tahu jawapan dia adalah 29. Maksudnya dah diberi. Jadi tulis 29
Ini kita kira seperti biasa. Kalau dia tak boleh dikira, terus tulis balik sahaja. Okay? Kekalkan negatif 3 tambah X2 bagi 2, 12 tambah Y2 bagi 2. Jadi, apabila macam ini dia punya soalan, jadi kita kira-kira satu-satu. Ini paksi X, ini paksi Y. Jadi kita kira macam ni. Ini untuk X, ini untuk Y. Jadi kita kira negatif 3 tambah X2 bagi 2 sama dengan 2. So, menghasilkan negatif 3 tambah X2 sama dengan 4. Jadi, X2 adalah 7. Manakala Y2 pula, 12 tambah Y2 bagi 2 sama dengan 9. 12 tambah Y2 sama dengan 18. Jadi, Y2 sama dengan 6. Jadi, maka koordinat L ialah 7, 6. Cikgu rasa sampai di sini sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan juga share video cikgu. Bye-bye.